الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد. Yang dimuliakan Tuan Pengerusi dan adik-adik, Tuan Pengerusi Majlis dan juga Tuan Pengerusi serta ahli-ahli jawatan kuasa masjid, yang berbahagia Tuan-Tuan Imam, Tuan-Tuan Bilal, Tuan-Tuan Guru, para alim ulama tempatan, ustaz-ustaz, ustazah-ustazah, pemimpin-pemimpin setempat, seterusnya tuan-tuan, puan-puan, hadirin, hadirat, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, setinggi-tinggi kesyukuran kita panjatkan hadirat Allah Subhanahu wa taala. Kerana pada malam ini Allah izinkan kita untuk berada dalam majlis ilmu. Mudah-mudahan kehadiran kita akan membawa keberkatan dalam hidup kita, dapat kita amalkan ilmu itu supaya kita sama-sama diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan itu kita dapat amalkan ilmu tersebut, kerana ilmu itu adalah untuk diamalkan, bukan saja untuk nak tahu, nak diamalkan ilmu itu. Mudah-mudahan dengan itu kita menjadi orang yang sentiasa Allah pimpin dalam hidup kita dengan ilmu yang secukupnya. Kita tahu yang mana disuruh, yang mana dilarang. Lepas itu kita tahu bahawa Allah bagi kepada kita 5 hukum, dan 5 hukum itu hendaklah kita bertindak sewajarnya. Dia bagi kita hukum yang wajib, yang haram, yang sunat, yang makruh, yang harus. Kelima-lima itu hendaklah kita bertindak sebetulnya, sebenarnya. Sempurnakan hak-hak mereka itu. Yang wajib kita buat semua, jangan tinggal. Yang haram kita tinggalkan semua, jangan buat. Yang makruh, yang sunat kita buat sebanyak-banyak yang mampu. Yang makruh kita tinggalkan sebanyak-banyak yang mampu. Dan yang harus kita jadikan ibadah kepada Allah SWT. Yang harus adalah yang banyak kita peluang untuk mendapat pahala di sisi Allah Taala. Tapi ikut adab-adabnya. Kerana yang harus itu ada adab-adabnya. Bila kita ikut, kita jadi ibadah, dapat pahala. Mudah-mudahan dengan itu kita sentiasa akan menjadi orang-orang yang bertakwa. Bila bertakwa baru ada jaminan keselamatan di dunia dan juga di akhirat. Tanpa takwa tak ada jaminan. Boleh jadi selamat, boleh jadi tak selamat. Kalau ada takwa baru Allah jamin. Di dunia pun Allah jamin. Wallahu waliyul muttaqin, kata Allah. Allah menjadi pembela kepada orang-orang takwa. Rezeki orang takwa pun dijamin. Tak ada susah. Kan itu Allah janji. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa bertakwa kepada Allah Taala, Allah akan bagi dia jalan keluar dari sebarang masalah yang dihadapi olehnya. Allah selesaikan masalah dia. Dan dia dapat rezeki dari sumber-sumber yang dia tak tahu dari mana datangnya. Ada Tuhan bagi rezeki. Itu di dunia. Di akhirat Allah jamin juga. Apa kata Allah? Innal muttaqina fi maqamin amin fi jannatin wa uyun, kata Allah. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa itu sentiasa berada di kedudukan yang selamat, darjat yang selamat, pangkat yang selamat. Di mana selamatnya? Fi jannatin wa uyun, di dalam syurga yang terdapat air yang berpanjutan. Itu janji dari Allah SWT untuk orang-orang takwa. Tak ada takwa, tak ada garanti, tak ada jaminan dari Allah SWT. Boleh jadi selamat, boleh jadi tak selamat. Jadi mari kita sungguh-sungguh. Takwa tu buat segala yang disuruh, tinggalkan segala yang dilarang. Ingat kata segala. Buat segala yang disuruh, tinggalkan segala yang dilarang. Segala tu yang disuruh ada 2. Satu suruhan wajib, satu suruhan sunat. Yang dilarang pun ada 2 juga. Satu dilarang yang haram, satu larangan yang makruh. Ada 2 tu kena tinggalkan. Jadi dua-dua kena buat. Barulah kita diiktiraf Allah sebagai orang-orang takwa. Bila bertakwa, baru dijamin keselamatan kita dunia dan juga akhirat. Untuk malam ini tuan-tuan, kita sambung lagi pembacaan kita yang
tak habis pada malam itu. Nah, kita masih membicarakan sifat yang terpuji. Kita dah masuk proses takhalli. Ingat tuan, kita kalau hendak dipimpin Allah iman kita kena ada melalui 3 proses. Yang pertama dipanggil takhalli. Takhalli itu membuang sifat-sifat mazmumah. Sifat hasad dengki buang, sifat riak buang, sifat ujub buang, sifat takabur buang, sifat gila kuasa buang, gila puji semua buang. Itu takhalli namanya. Bila dah suci hati kita daripada benda-benda yang dibenci oleh Allah Ta'ala itu, yang dimurkai Allah Ta'ala itu, maka kita masuk proses yang kedua. Dah habis sifat-sifat mazmumah tu dah tak ada, kita masuk sifat yang kedua, iaitu takhalli. Tadi kha, ini ha, takhalli. Takhalli itu artinya kita memulakan hidup kita tu melakukan perkara-perkara yang Allah puji, seperti taubat, seperti sabar, seperti redha, seperti tawakal, tawaduk dan sebagainya. Itu namanya takhalli. Bila ada takhalli dan tahalli, sifat-sifat yang keji itu dibuang, sifat-sifat yang terpuji itu ada pada dalam kita, barulah kita dapat satu sifat namanya tajalli. Tajalli itu rasa hati dari Allah Ta'ala. Allah bagi kita rasa hati, boleh tunduk dan patuh sentiasa kepada Allah Ta'ala, berbuat apa yang disuruh dan tinggalkan apa yang dilarang oleh Allah Ta'ala. Itu namanya tajalli. Ini dari Allah, bukan boleh kita buat-buat ni. Rasa hati itu dari Allah, ya. Itu namanya tajalli. Bila ada takhalli dan takhalli, baru ada tajalli. Alright. Untuk malam ini kita sambung lagi, iaitu bab khauf. Sifat terpuji yang kedua, iaitu khauf. Khauf itu takut dengan Allah Ta'ala. Dan kita baca suara daripadanya. Takut dengan Allah Ta'ala itu bukan macam kita takut ngantu. Takut ngantu itu sebut pun tak nak. Takutkan Allah Ta'ala itu kita lagi takut, lagi ingat Allah Ta'ala, lagi takut, lagi kita puji Allah Ta'ala, lagi takut, lagi kita zikir kepada Allah Ta'ala. Itu namanya khauf. Berbeza dengan takut dengan rima. Takut dengan rima sebut pun takut. Takut hantu sebut pun takut. Susah nak jumpa sebut pun takut. Ya. Jadi ini namanya apa? Khauf. Khauf itu takut dengan Allah Ta'ala. Siapa ada kitab yang Rumi, buka muka surat 179, 74, 174. Yang jauh tak? Siapa nak saya carikan, pak saya carikan. Yang jauh. Kita tahu pasal apa-apa. Nah, jadi malam ni kita sambung sebab-sebab. Ketahui olehmu akan bahawasanya menghasilkan takut itu dengan 2 perkara. Kalau nak takut kepada Allah Ta'ala, nak kita lakukan perkara menandakan kita takut kepada Allah Ta'ala, kena ada 2 perkara ini dalam diri kita. Itu akhir yang kita baca dulu, ya. Ada 2 perkara, 2 benda kita nak lakukan. Yang pertama dengan pengetahuan. Kita tahu ilmu ada, dengan ilmu dan pengenalan. Dia kenal Allah tu. Pengetahuan dan pengenalan Allah Ta'ala. Makrifat sungguh-sungguh. Dia tahu Allah tu maha berkuasa. Dia tahu tu Allah maha melihat. Dia tahu Allah tu maha mendengar. Dia tahu tu Allah maha mengetahui. Maka dia tak berani melakukan perkara-perkara yang dimurkai oleh Allah Ta'ala. Apa saja dia sedar, Allah tu nampak aja. Dia sedar, Allah tu dengar aja. Berani ke nak mumpat kalau dia sedar Allah tu dengar aja. Berani ke nak minum arak kalau dia tahu Allah tu nampak aja. Allah tu nengok aja ke mana saja dia pergi, Allah nengok aja. Itu namanya ilmu kita nak ada. Ilmunya nak ada. Pengenalannya nak ada, nak kenal Allah Ta'ala. Sebab itu pelajaran yang pertama yang mesti kita sungguh-sungguh mahir, iaitu pelajaran tauhid. Kena belajar betul-betul tentang tauhid tu, sifat-sifat Allah tu. Bukan sekadar percayakan Allah tu ada aja, percayakan bahawa Allah itu ada dan dia sentiasa mendengar. Allah itu ada dan sentiasa melihat. Allah itu ada dan sentiasa mengetahui.
Allah itu ada dan sentiasa berkuasa dan sebagainya. Itu mengetahui itu nak ada. Maka mereka yang mengetahui ia akan kebesaran Allah Ta'ala dan akan terkayanya daripada segala makhluk. Allah lebih kaya daripada segala makhluk. Kaya itu bukan arti yang banyak harta. Apa arti kaya? Kaya itu artinya dia tidak memerlukan apa-apa. Itu kaya. Allah tidak memerlukan apa-apa. Sebaliknya kita memerlukan Allah. Kita hendak Allah menjadikan kita. Kita hendak Allah bagi udara supaya kita bernafas. Kita hendak Allah bagi cahaya supaya kita nampak. Kita hendak Allah bagi kita telinga supaya kita dengar. Kita hendak Allah bagi kita harta supaya kita boleh berbelanja dalam dunia ni. Kita yang bergantung kepada Allah Ta'ala. Itu kita Allahus Samad. Allah lah tempat pergantungan kita. Kerana Allah itu maha kaya. Allah tak perlu apa-apa. Allah tak perlukan mata untuk melihat. Dia sifatnya melihat saja. Allah tak perlukan telinga untuk mendengar. Dia sifatnya mendengar saja. Dia mendengar dengan sifat sama. Dia melihat dengan sifat basar. Bukan mata, bukan telinga, bukan alat. Allah tak perlukan alat. Allah tak perlukan perkakas. Allah tak perlukan apa-apa. Itulah Allah yang maha kaya. Inna Allaha ghaniyun wa antumul fuqara, kata Allah ya. Sesungguhnya Allah itu maha kaya dan kamu itu apa kerana? Apa tak ada? Ilmu itu nak ada tu. Dan akan terkayanya daripada segala makhluk. Dan akan bahawasanya menjadikan ia akan syurga. Allah bagi ada dua perkara yang Allah sediakan untuk hamba-hambanya. Bagi orang yang beriman dan beramal soleh, Allah sediakan syurga. Bagi orang yang kufur dan maksiat, Allah sediakan neraka. Itu yang kita takut ni. Takut Allah masukkan kita ke dalam neraka. Kerana neraka itu tak ada siapa lalu nohornya. Ilmu tu nak ada. Contoh keadaan neraka, selemah-lemah api neraka adalah 70 kali ganda. Lebih kuat daripada sekuat-kuat api dunia. Siapa lalu nohornya kan? Senang kat gambar mana orang yang lalu nohor. Ada dua kamera ni. Musuh ada yang kecil dia. Tak ada siapa lalu nohornya. Selemah-lemah api neraka adalah 70 kali ganda lebih kuat daripada sekuat-kuat api dunia. Kalau dia tahu ni, ilmu ni tahu, yakin pula tu, berani ke nak berzina, berani ke nak minum arak, berani ke nak nari, berani ke nak mencuri, berani ke nak ngumpat, berani ke nak berdusta, berani ke nak riak, berani ke nak ujub. Tak berani kita. Kerana kita tahu sifat Allah tu. Ya, sempurna segala-galanya. Maha mendengar, maha mengetahui, maha melihat dan sebagainya. Jadi ilmu itu nak ada tu. Bila ada ilmu itu baru kita ada rasa takut. Itu namanya tajalli. Bila ada rasa dalam hati itu, takut kita dengan Allah Ta'ala. Kita sedar bahawa Allah sediakan syurga. Itu Allah upah kita. Allah bagi kita ganjaran. Bagi orang yang beriman dan beramal soleh. Allah jadikan syurga. Dalam syurga tu mana ada takut, mana ada bimbang, mana ada duka cita, mana ada letih, mana ada penat, mana ada dengki, mana ada merana. Seronok aja. Allah sediakan di sedar syurga tu. Dalam syurga tu Allah sediakan nikmat berbanding dengan dunia ni. Dunia ni Allah bagi nikmat 1% saja. Yang kita rebut-rebut dalam dunia ni hanya 1% saja. Yang kerja benar kita bergaduh lah, bertumbuk lah, berperang lah, bertembak lah, ya? Berpedang lah. Yang kita kejar-kejar tu hanya 1% saja. Dunia ni. Sedangkan Allah sediakan untuk ahli syurga besok 99% lagi. Ndak ke tak ndak. One more time. Ndak ke tak ndak. Atau kalau ndak, kita lebih mementingkan syurga ke mementingkan dunia. Dunia ni hanya ada 1%. Di syurga besok ada 99%. Coba bayangkan, 99% lagi. Yang 1% dalam dunia ni pun tak terbilang di kita, tak terkira di kita. Nah,
Allah dah kata dalam Quran, wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Sekiranya kamu nak hitung nikmat Allah nescaya tiada terkira oleh kamu. Terlalu banyak dalam diri kita ni, luar dari kita ni, di dunia ni, dalam masjid ni, di luar masjid ni, macam-macam nikmat-nikmat yang Allah bagi. Tak terkira oleh kita, ya. Itu baru 1%. Bayangkan kalau 99%. Lagi tak terkira oleh kita, ya. Jadi itu nak tahu tu, ilmu itu nak ada. Kalau dia betul-betul yakin, ada ilmu tu dan yakin betul benda tu yang dia percaya tu, maka dia akan takut betul-betul kan Allah Ta'ala. Ya, itu syurga dan api neraka dan akan penduduk bagi keduanya. Nak syurga ada jalan, nak neraka pun ada jalan. Allah kata dalam Quran apa? Inna hadainahu sabil imma syakiran wa imma kafura. Setiap minggu baca di Imam. Ya, surah Al-Insan. Inna hadainahu sabil, sesungguhnya kami sediakan untuk kamu jalan. Imma syakiran wa imma kafura, sama ada kamu nak jadi orang yang syukur atau nak jadi orang yang kufur. Allah bagi dua jalan. Nak syukur ini jalannya, nak kufur ini jalannya. Nak syukur apa jalannya? Beriman dan beramal soleh. Orang beriman dan beramal soleh, dia tak akan melakukan perkara-perkara yang dimurkai oleh Allah Ta'ala. Ini kufur, nak kufur. Ada dua jalan, ada jalan juga. Dua jalannya kufur dan maksiat, ingkar dan maksiat, buat maksiat, ingkar, atau dosa ayat Allah. Jadi orang yang kufur. Ini Allah janji dalam Quran tu. Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun. Kata Allah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman beramal soleh, mereka itulah yang menjadi penghuni-penghuni syurga. Kekal mereka di dalamnya selama-lamanya. Untuk orang beriman dan beramal soleh. Apa itu beriman? Percaya betul-betul dengan rukun iman yang 6 tu. Percayakan Allah, percayakan malaikat, percayakan Rasul, percayakan kitab, percayakan hari kiamat, percayakan untung baik dan untung jahat datang dari Allah Ta'ala. 6 tu. Percaya betul-betul. Amal soleh apa artinya? Apa saja kita buat adalah mengikut cara yang ditetapkan oleh Islam. Itu namanya amal soleh. Whatever you do must be in accordance with the teachings of Islam. Bila beriman kepada Allah Saleh, baru Allah sediakan syurga baginya. Siapa tak nak? Nak neraka, ada jalan juga. Jangan kufur dan maksiat. Dan dustakan ayat-ayat Allah. Apa kata Allah? Walladzina kafaru wa kazzabu bi ayatina ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Surat Al-Baqarah ayat 39. Dan mereka yang kufur, seperti kufur itu ingkar dan mendustakan ayat-ayat kami, tak percaya ayat Allah tu. Allah kata ada syurga, dia tak percaya. Allah kata ada kebangkitan, dia tak percaya. Allah kata ada neraka, dia tak percaya. Allah kata ada malaikat, dia tak percaya. Ulaika ashabun nar, mereka itulah yang menjadi penghuni-penghuni neraka. Hum fiha khalidun, mereka dalamnya kekal selama-lamanya. Masuk syurga pun kekal, masuk neraka pun kekal. Kalau kufur dan maksiat, kalau kufur dan dosa kayak Allah lah. Tapi kalau ada iman sikit, tak ada kekal. Akan masuk syurga itu sudah. Ilmu itu nak ada nak. Baru ada rasa takut kerana Allah Ta'ala. Keledak, berani je. Kalau tak ada ilmu, dia tak tahu tentang syurga, tak tahu tentang neraka, tak tahu tentang azab kubur, tak tahu. Jadi berani aja. Yalah, bukan dia pun kata ya. Antaklah kata ada aku siapa yang masuk neraka ni. Neraka pun tak takut. Boleh cabar Allah Ta'ala tu. Kalau dia Tuhan tu ada cip, masuk aku neraka. Seksa aku pejam gitu. Gitu. Bila dah masuk neraka esok baru jerit putih. Dah masuk bukan kejap ini dah mati esok lah. Masuk dalam neraka jerit putih. Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun.
Rabbana, wahai Tuhan kami, absarna, kami dah lihat dahsyatnya neraka. Apinya menggunung-gunung. Ya, api itu kalau kena besi, kayu besi. Kena kayu kentung kayu tu. Kena badan manusia habis, jadi debu badan manusia tu. Dan kami dah dengar jerit pekik dalam neraka tu. Punya jerit, aduh, aduh, aduh. Nah. Ondai. Tu orang mana tak ya. Jerit pekik tu, kami dah dengar. Ayo, tu orang mana kan? Ayah, tu orang mana tu? Oh my God, I cannot stand this. Tu orang mana tu? Kami dah dengar. Farji'na, kembalikanlah kami ke dunia. Nak balik ke dunia. Kenapa? Na'mal solihan inna muqinun. Kami nak beramal dengan amal soleh dan sekarang kami dah yakin dah benar. Tak ada guna dah. Ya, tak guna dah. Masih tak ada guna lagi. Sekarang ni, kalau nak beriman pun, nak takut pun sekarang ni. Sebelum kita kembali kepada Allah Ta'ala. Itu dia. Ilmu itu nak ada tu. Kalau ada itu baru ada rasa takut, baru ada tajalli namanya. Dan api neraka dan akan penduduk bagi keduanya, dan tiada pengetahuan ia akan bahawasanya adakah ia penduduk syurga atau penduduk api neraka. Kita tak tahu ahli syurga ke ahli neraka. Oleh kerana tak tahu itulah kita buat yang terbaik untuk kita. Kita agih janji Allah Ta'ala. Kalau nak syurga, apa buat? Beriman dan beramal soleh, dapat syurga. Nak neraka? Kufur dan maksiat, dustakan ayat Allah, dapat neraka. Pilih mana nak. Allah bagi peluang untuk pilih. Ilmu itu nak ada tu. Kerana kita tak tahu kita ni ahli syurga atau ahli neraka. Kalau ahli neraka, tenang je. Jangan sembahyang. Jangan baca Quran. Ingkar yang berkaitan dengan ayat-ayat Quran tu, dapat neraka insya-Allah ya. Jadi kerana tak tahu kita patutnya ikhtiar untuk melakukan yang terbaik untuk kita. Kerana semua orang nak syurga. Ada orang nak neraka angkat tangan. Siapa nak neraka angkat tangan? Jadi kita tak nak neraka. Dia usaha untuk dapatkan syurga. Dapat syurga apa buat? Beriman dan beramal soleh, insya-Allah. Dan tiada mengetahui ia akan bahawasanya adakah ia penduduk syurga atau penduduk api neraka. Maka tak dapat tiada daripada takut ia kepada Allah Ta'ala. Kita ni takut nak masuk neraka. Takut mati tak beriman. Takut diseksa dalam kubur. Takut dibangkit jadi binatang yang perangai yang kita amalkan dalam dunia ni. Takut keadaan di padang mahsyar nanti, matahari secengkir dari kepala. Itu yang kita takut tu. Takut dibelenggu di akhirat dan sebagainya. Banyak Allah janjikan seksa bagi mereka-mereka yang ingkar kepada Allah SWT. Ilmu itu nak ada. Bila ada ilmu itu baru kita laksanakan. Baru dapat kita melaksanakan rasa takut betul kepada Allah SWT. Yang pertama. Yang kedua dengan memandang kepada sekalian mereka yang takut dan menilai akan kelakuan mereka itu dan mendengar akan pemerkhabaran mereka. Bandingan seperti kanak-kanak, tiada takut ia akan ular kerana tiada mengetahui ia akan bahawasanya ular itu menyebabkan kematian, kebinasaan. Kanak-kanak dia tak takut dengan ular. Kita takut tak? Siapa tak takut dengan ular? Angkat tangan. Semua orang takut dengan ular. Kenapa? Dia tahu dia ular tu membahaya, boleh menyebabkan kematian. Bisa benar. Tapi kanak-kanak tak takut. Dia belajar lah. Bapaknya ajar dia. Supaya dia nanti akan takutkan ular tu. Takutkan rimau. Takutkan buaya dan sebagainya. Kerana dia ajar pun tahu. Begitulah juga dengan neraka tu. Kalau dia tak takut dengan neraka, mengapa? Kerana dia tak tahu. Dia tak tahu tentang neraka tu. Dia ingat neraka tu boleh bahan gurauan. Lantak lah, tak ada aku siapa yang masuk neraka. Dia tak tahu macam mana keadaan neraka. Sedangkan neraka itu Allah hidupkan selama 3,000 tahun.
Allah hidupkan selama 3.000 tahun tuan-tuan dan puan-puan. 1.000 tahun warnanya merah. 1.000 tahun tu merah aja. Lepas tu cukup 1.000 tahun Allah tekad lagi. Dikuatkannya api lagi tu. Sudah jadi putih. Kalau merah jadi putih. Putih api neraka tu. Macam welding tu. Mula-mula kan merah apinya. Itu dia dikuatnya api dah jadi putih. 1.000 tahun lagi. Cukup 1.000 tahun, Allah kuat lagi api itu. Dia jadi hitam. Sekarang ni neraka tuan-tuan dan perempuan, apinya hitam. Cahayanya tak ada. Bahangnya ada. Bahangnya lagi kuat. Mula-mula merah, putih, hitam. Lagi kuat. Hitam tu lagi kuat. Itu api neraka. Tak lalu kita nak. Kalau kita tahu benda itu, tak berani kita nak main-main dengan neraka. Sebab itu Nabi bila balik daripada menerima wahyu tentang neraka, balik aja, dia berjumpa dengan sekumpulan pemuda sedang bergelak ketawa di tepi jalan. Kak, adalah benda yang menggelikan hati mereka. Nabi pun pergi jumpa mereka. Apa kata Nabi? Lau ta'lamuna ma a'lam la dhahiktum qalila wa la bakaitum katsira. Sekiranya kamu tahu apa yang aku tahu tentang neraka, nescaya kamu akan sedikit ketawa dan banyak menangis. Kita sekarang ini tak pernah menangis. Ketawa saja pun. Balik rumah ketawa. Tengok orang ni kan, ketawa kita. Tengok Maharaja Lawak ketawa. Tengok Mr. Bean ketawa. Tengok Sri Suja ketawa. Tengok Musa Menjanggur ketawa. Tengok pendekar Bujang Lapuk ketawa. Ketawa je macam. Nangis tak pernah. Jadi kalau kamu tahulah kata Nabi, apa yang aku tahu tentang neraka, nescaya kamu akan sedikit ketawa dan banyak menangis. Sebab tu Nabi tak pernah ketawa. Nabi tak pernah ketawa kakak tak ada. Dan dia takut ke neraka tu. Dia tahu tentang neraka. Kalau apa-apa yang menggelikan hati baginda, dia hanya tersenyum lebar, menampakkan gigi yang mulia tu. Ketawa tak pernah, kakak tak ada. Kalau bergurau pun gurau yang betul-betul aja. Tak pernah melawak tak ada, melawak yang bohong tak ada. Itu Nabi, kerana dia takut ke neraka. Sedangkan dia bukan masuk neraka pun. Dia maksum. Tak pernah melakukan yang haram. Dan dia sendiri pun tak pernah susahkan yang haram. Yang makruh pun tak pernah buatnya. Sentiasa melakukan yang wajib dan sunat, itu je buatnya. Pun dia takutkan neraka. Istighfar dia paling pamannya 70 kali sehari semalam. Inni la astaghfirullahal azim fil yaumi wal lailati 70 marrah, kata Nabi. Ngapa pada sahabat? Sesungguhnya aku minta ampun dengan Tuhan yang Maha Agung sehari semalam 70 kali. Padahal dia tak berdosa. Kita berlambat-lambat dosa. Menimbun-nimbun dosa. Malas nak istighfar. Lepas salam bah. Habis salam ni tunggu kejap bersama dengan Cik Imam. Astaghfirullahalazim. Allazi la ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Patut yang betul ya. Ini tak pernah istighfar. Ikut Nabi paling komannya 70 kali sehari semalam. Kalau boleh 100 kali. Ada hadis yang lain katakan 100 kali. Itu dia. Jadi yang kedua ya, dengan memandang kepada sekalian mereka yang takut, tengok yang takutkan. Dan menilik akan kelakuan mereka itu. Dan mendengar akan khabaran mereka itu. Dia takut ke neraka itu. Dia takutkan macam sahabat-sahabat takut ke neraka. Macam sahabat-sahabat Sayyidina Umar takut ke neraka, Ibnu Umar takut ke neraka. Cukup fanatik dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Belajarlah riwayat hidup mereka perkhabaran mereka. Dan bandingan seperti kanak-kanak, bandingannya macam kanak-kanak. Tiada takut ia akan ular, kerana tiada mengetahui ia akan bahawasanya ular itu menyebabkan kebinasaan. Bersalahan bapa tahu, sebab itu dia takut ular. Bersalahan bapa bagi budak itu, takut ia akan ular.
kerana mengenal dia tahu ular tu dahsyat, kalau dia masuk habis. Bahaya. Dia mengenal dan mengetahui ia akan mudarat dengan sebab patuk itu yang dipatuk itu ular. Yang masuk itu ular. Tetapi apabila melihat kanak-kanak itu akan ayahnya, takutkan ular dan lari daripadanya dan gemetar badannya kerana melihat ular itu, nescaya mengikut akan ayahnya. Dia ikut ayahnya. Ayah takut, dia pun takut juga. Ya? Macam itulah dengan Allah. Dia tengok orang tu takut dengan Allah, dia akan jadi takut juga. Itu yang beribadah mereka itu kepada Allah. Sebab sahabat-sahabat dulu, tuan-tuan dan puan-puan, paling koman, paling malas, paling kudi, paling tak guna, mereka semayang. Yang sunatnya apa yang wajib? Semayang yang sunat-sunat tu 100 rakaat sehari semalam. Itu paling malas. Paling curut tu 100 rakaat saja. Sahabat-sahabat semua begitu. Kita sahabat dia semayang 100 rakaat sehari semalam. Orang kata, tengok mana kira orang. Yang cakap ni bentuk orang. Tapi sahabat macam tu. Kenapa? Kerana mereka takut ke Allah Ta'ala. Sentiasa takut. Terus sahabat salafus salih mau itu juga. Sahabat dan tu lah. Salafus salih macam itu juga. Ya? Kerana takut ke Allah Ta'ala. Jadi kerana itu kita melihat orang itu patutnya kita macam itu juga. Takut ke Allah Ta'ala. Kerana mereka itu takut ke Allah Ta'ala. Dan lari daripadanya. Dan gemetar badannya kerana melihat ular itu. Nescaya mengikut akan ayahnya pada ketakutan. Dan merasa ia di dalam hatinya akan takut. Sekalipun tiada ada ia mengetahui akan sifat ular. Dan ketahui olehmu bahawasanya takut itu seperti cemeti. Takut itu seperti cemeti. Cemeti tahu? Tongkat yang mengetuk orang tu. Nama cemeti. Dan dia buat dari besi tu. Yang menghalau ia akan hamba kepada tuah akhirat. Menghalau dia pergi akhirat. Tetapi tiada sayugianya bahawa berlebih-lebihan. Jangan lebih-lebih benar. Berlebih-lebihan dia hingga membawa kepada putus asa. Jangan putus asa. Never give up on Allah. Jangan sekali-kali putus asa dengan Allah Ta'ala. Walau macam mana jahat sekalipun, dia tak semayang dia apa tu, jangan terus je. Aku tak itu masuk neraka juga, apa payah semayang. Aku tak itu masuk neraka juga, biar aku buat maksiat ni. Dah-lahnya nanti aku masuk neraka juga. Itu orang putus asa dengan Allah. Jangan. Allah sentiasa menerima taubat dari hamba-hambanya. Ya? Walaupun dosanya sebesar gunung Uhud. Walaupun dosanya macam pasir di padang pasir. Walaupun dosanya macam buih di laut. Tapi Allah tetap akan ampunkan dosa-dosa kita. Ya? Jangan pernah putus asa dengan Allah. Ya? Jangan membawa kepada putus asa daripada rahmat Allah. Sentiasa Allah sebagai rahmat. Kerana yang demikian itu dicela. Bahkan apabila bersangatan, takutnya hendaklah mencampur ia akan dia dengan harap. Mana ada dua. Takut 50%, harap 50%. Dengar lalu tuan-tuan. Nah, ada dua-dua dulu. Takut 50%, harap 50%. Ya. Takut 50%. Jangan takut aja lalu tak diharap. Kita harap bahawa Allah itu maha pemurah. Allah itu maha mengasihani. Allah itu tak pernah ada rahab, tak pernah menzalimi hamba-hambanya. Kita ada harap. Raja. Rajim alif hamzah. Raja. Bukan raja yang timbul potong-potong itu raja je. Tapi aja lain. Itu rawajin qaf. Ini rajim alif hamzah. Raja. Rajaun. Harapkan keampunan Allah Ta'ala. Harapkan pengasihaninya Allah Ta'ala. Itu nak ada raja. 50% takut, 50% harapnya. Nak ada dua-dua tu. Dan sayugianya bahawa lebih kuat takut kepada harap daripada harap. Selama ada ia mengerjakan dosa. Kalau orang berdosa tu takut lebihnya daripada harap. Jangan harap aja. Itu angan-angan namanya. Dia harap nak masuk syurga, semayang tak siok. Harap nak jadi ulama, ngaji tak siok. Mana dapat? Dia nak disertai dengan usaha. Adapun orang yang taat, yang tiada maksiatnya, maka sayugianya sama banyak oleh takutnya dan harapnya. Nak sama banyak. Seperti Sayyidina Umar radhiyallahu anhu berkata ia,
jika diseru hendaklah masuk syurga sekalian makhluk kecuali seorang kecuali seorang lelaki, nescaya aku takut bahawa seorang tu aku tu ya. Nescaya aku takut bahawa adalah aku. Demi yang demi lelaki yang katakan tak masuk syurga. Semua orang masuk syurga, kan seorang lelaki yang tak masuk. Aku takut yang seorang tu aku itu. Umar ya. Padahal Umar di antara orang-orang dijamin syurga oleh Nabi kita. Dan jika disuruh hendaklah masuk api neraka oleh sekalian makhluk kecuali seorang lelaki, nescaya aku harap bahawa adalah aku. Nescaya aku harap bahawa adalah aku, demikian itu lelaki. Aku jangan, mudah-mudahan aku bukan jadi itu ya. Harap aku bukanlah lelaki yang dimaksud itu. Itu Umar. Padahal Umar tu orangnya dijamin syurga oleh Nabi ya. Pun dia takut ni, punya takut dengan Allah Ta'ala. Berharap dengan Allah Ta'ala. Takut dan harap sama banyak. Dan ada pun apabila hampir ia akan mati, kalau dah nak mati, udah terdeek atau terdeek, udah nazak, macam tu jangan takut lagi dah. Mesti harap 100%. Faham kejap saya ni? Kita ni semua akan sakit. Siapa tak takkan sakit? Siapa tak mati yang tangan? Kalau dia rasa sakit, dia dekat nak mati dah. Masa itu jangan ada takut lagi. Mesti 100% harap pada Allah Ta'ala ya. 100%. Bukan 50%, bukan 80%, 100% harap pada Allah Ta'ala. Dan ada pun apabila hampir ia akan mati, maka bermula harap itu baik sangka. Baik sangka untuk dengan Tuhan. Bermula harap dan baik sangka dengan Tuhannya lebih utama baginya. Kerana sabda Nabi SAW, La yamutunna ahadun minkum illa wa huwa yuhsinun dhanna billahi ta'ala. Janganlah mati seorang kamu pada suatu kelakuan daripada segala kelakuan, melainkan pada kelakuan membaikkan dia akan sangka, baikkan sangka baik dengan Allah Ta'ala, membaikkan dia akan sangka dengan Allah Ta'ala, dengan bahawa harap ia akan rahmat, Allah akan bagi rahmat, harap itu dan maaf Allah Ta'ala. Kerana ketika hampir mati itu tiada ada faedah lagi nak takut. Nak takut tak ada faedah lagi dah. Cuma kita harap aja, harap keampunan Allah Ta'ala, harapkan syurga Allah Ta'ala, harap segala dosa-dosa kita tu dah dihapuskan Allah Ta'ala. Itu riwayat daripada Imam Ahmad, Muslim, Abu Daud, Ibnu Majah dan Ja'far radhiyallahu anhu dan Jabir radhiyallahu anhu. Sikit lagi akan datang insya-Allah kita baca ya, penghujungnya akan baca akan datang ya. Untuk malam ini cukup perkara itu. Jadi mesejnya apa? Sekarang ni mesti 50% takut, lagi 50% harap. Dengar ni. Sekarang ni, now 50% takut, 50% harap. Esok dah dekat nak mati esok, udah nazak esok, tak ada takut lagi dah. Berapa peratus harap? 100% harap. 0% takut. Kerana takut tak guna dah. Harap je harap. Mudah-mudahan Allah ampunkan dosa kita, mudah-mudahan Allah beri kita pahala, mudah-mudahan amalan kita diterima dan sebagainya. Ya, itu dekat nak mati tu. Alright, sekian dulu tuan-tuan dan puan-puan. Pembacaan, bukan ngajar, membaca ya. Untuk malam ini. Sebelum saya tutup, ada siapa-siapa nak bangkang? Tak ada bangkangan. Setujulah? Alright. Ada siapa-siapa nak tanya? Tak ada siapa-siapa nak tanya? Alhamdulillah. Maknanya? Ada. Ada tanya. Silakan. Apakah tanda dia kalau kita nak hati atau apakah dari ini Apakah tanda hati atau diterima oleh Allah? Diterima oleh Allah. Tengok lepas haji umrah tu. Dia masa pergi tak tahu. Lepas dia tu, adakah dia berubah ke arah kebaikan atau sama aja macam dulu-dulu? Kalau dulu malas, dia terus malas.
Kalau dulu tak nak datang ke masjid, dia tak nak datang lagi ke masjid. Kalau nak mampir, dia akan mampir. Itu maknanya tak terima dari Tuhan. Kalau ada berlaku kebaikan, dulu dia semayang di rumah, dia tak pernah datang masjid, lepas tu dia datang masjid. Itu maknanya diterima Allah. Ya? Terima atau tak terima itu yang sebenarnya Allah saja yang tahu. Tapi tanda-tanda itu bagi kita. Ada perubahan. Ya? Kalau Pak Haji balik dari Mekah, sampai pakai seluar pendek juga, macam? Terima. Balik dari Mekah tu. Jalan sana, seluar pendek lagi. Itu mampu lagi tu. Macam mana? Maknanya merdut lah haji tu atau umrah tu merdut. Merdut tu yang ditolak. Kalau mabrur, umrah mabrurah. Umratum mabrurah. Umrah yang diterima Allah Ta'ala. Al-hajjul mabrur, haji yang diterima. Itu kata Nabi bagi jaminan. Al-hajjul mabrur laisa lahu jaza' illa al-jannah. Haji yang diterima Allah Ta'ala tidak ada balasan melainkan syurga. Itu tandanya. Nak syurga kita nampak dia tu. Nak mencari syurga. Semayang tak tinggal. Berjemaah. Cakap pun lembut aja. Tak ada mengapa-ngapa. Tak ada nengkin-nengkin dan sebagainya. Itu tandanya. Wallahu a'lam. Okey? Habis? Lagi? 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 5 kali lagi tak ada jawab. Udah tu. Sekian dulu. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wa ya fawzal mustaghfirin wa ya najatat taibin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillah.